Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi bertemu sekali lagi kita pada petang ini secara live bagi mengulang balik mengulang kaji buku Tahsin Tajwid lah. Jadi petang ni saya nak ulang balik bertajuk saya nak ulang balik bab yang semalam ataupun yang kemarin, yang mana kemarin suara kurang clear, tidak jelas, jadi ramai yang kata tak jelas lah, jadi tak faham lah apa yang disampaikan. Jadi petang ni kita ulang balik, memandangkan suara kemarin tak jelas, kita ulang balik lah. Baik, iaitu berkaitan makhraj halqum, makhraj nombor 1 iaitu makhraj halqum. Baik, makhraj halqum di sinilah di kawasan ni. Kawasan ni dipanggil makhraj halqum. Baik, jadi di kawasan makhraj halqum ni dia ada 6 huruf. Jadi kita bincang hak bawah ni dulu, di bahagian hujung kerongkong, bahagian bawah ni. Baik, itu hamzah. Di situ tempat keluar hamzah yang pertama. Jadi hamzah tempat keluar ada di sinilah, di bahagian halqum ataupun kerongkong lah. Bahasa kita panggil kerongkong lah, bahasa Arab panggil halqum. Baik, jadi hamzah dia kata terhasil apabila menekan suara pada hujung kerongkong. Hujung kerongkong pada tapak lidah. Di sinilah. Hujung kerongkong apabila kita tekan suara di sini, maka di sinilah tempat keluar hamzah. Yang mana peti suara ketika mana hamzah itu dilafazkan, maka peti suara agak tertutup kerana tekanan yang kuat pada peti suara. Baik. Jadi hamzah tempat keluar anda di sinilah. Pastikan bila kita baca huruf hamzah, tempat keluar anda di sini. Baik. Baik, kemudian makhraj ada di sini. Kemudian kita nak bincang berkaitan sifat dia pula. Sifat hamzah, yang pertama sifat dia adalah jahr. Jahr maksudnya tertahan tertahan nafas, tertahan udara lah. Ketika mana kita membaca hamzah, nafas kita tertahan, udara kita tertahan. Contoh dia di sini, a, i, u. Tidak ada udara yang keluar lah. Tidak ada udara yang keluar melalui mulut kita. Tidak ada udara. Cuba tuan-tuan dan puan letak tangan, tapak tangan di hadapan mulut ni dan cuba sebut a, i, u. Ada tak ada tak angin ataupun udara yang keluar daripada mulut kita? Tidak ada lah. Tidak ada, kerana hamzah ini bersifat dengan jahar. Jadi jahar adalah sifat yang ada pasangan ya, yang ada lawan ya. Lawan dia adalah hams. Hams maksud dia keluar nafas, terlepas nafas, terlepas udara. Kalau jahar, tertahan udara, tertahan nafas. Itu lawan dia. Jadi hamzah bersifat dengan jahar ataupun jahr. Kemudian yang kedua, sifat hamzah adalah syiddah. Bukan syaddah lah. Kalau syaddah yang macam W tu, yang kecil tu, syaddah berada di atas huruf, mestilah ditekan huruf tersebut, itu syaddah. Tapi di sini adalah syiddah. Syiddah bermaksud tertahan, tertahan suara, dengan maksud udara itu tidak udara pula dah, astagfirullahalazim, dengan maksud suara huruf tersebut tidak mengalir. Tidak mengalir maksudnya dimaksudkan dengan syiddah, tertahan suara, iaitu suara huruf tidak mengalir ketika membaca dah. Jadi hamzah ni apabila kita baca dah a, i, u, suara tidak mengalir lah. Suara hamzah itu tidak mengalir keluar. Bukan maksud tak bunyi tu bunyi, cuma dia tak mengalir. Sebutan dia tidak panjang lah. Itu syiddah. Lawan dia pula adalah rakhawah, iaitu mengalir suara ataupun terlepas suara. Itu maksud lawan bagi syiddah. Jadi syiddah bermaksud tertahan suara. Jadi suara hamzah ini apabila kita lafazkan dia tidak terlepas suara dia. Maknanya suaranya
tidak mengalir. Dia tidak memanjang lah, sebutan itu tidak memanjang. Kemudian yang ketiga, sifat hamzah yang ketiga adalah istifal. Istifal maknanya merendah. Bahagian pangkal lidah ini merendah. Di sini dipanggil pangkal lidah lah, merendah. Ketika mana menyebut hamzah, membaca hamzah ataupun melafaz hamzah, maka pangkal lidah ini merendah, menurun. Kerana itulah dinamakan istifal. Lawannya adalah isti'la. Lawan istifal adalah isti'la, iaitu meninggi, terangkat pangkal lidah ke langit. Tu. Maka sebutan huruf isti'la menjadi tebal. Tetapi istifal adalah merendah pangkal lidah yang menyebabkan sebutan hamzah itu menjadi nipis. A, I, U. Baik, B. Kemudian sifat hamzah yang keempat adalah infitah. Infitah bermaksud terbuka. Terbuka tengah lidah ni. Tengah lidah dengan langit keras terbuka. Ataupun menjauh tengah lidah daripada langit keras. Dan lawan infitah adalah itbaq. Itbaq pula merapat. Merapat tengah lidah dengan langit keras. Merapat. Sehingga kan ada ruang yang sedikit yang menyebabkan sebutan huruf itbaq itu menjadi sempit dan tebal. Huruf itbaq ada 4, sad, dad, ta, dha. Baik, jadi infitah ni, infitah adalah tengah lidah ini terbuka daripada langit keras yang menyebabkan sebutan hamzah itu menjadi nipis. Okey, seterusnya isma'. Sifat hamzah yang seterusnya adalah isma'. Isma' bermaksud sebutan hamzah itu kurang lancar, tidak lancar. Kerana apa? Kerana hamzah makhraj dia di bahagian dalam ni. Di bahagian hujung kerongkong sebelah dalam ni. Sebab apa yang kata kurang lancar? Kerana makhraj dia jauh daripada bibir dan hujung lidah. Jadi nak sebut dia tu agak lambat lah, nak keluar ada huruf dia tu. Sebutan dia, bunyi dia tu lambat sikit. Jadi tidak lancar. Kerana makhraj dia hujung halqum lah. Itulah dia maksudkan isma'. Lawan dia adalah izlaq. Izlaq maksudnya lancar sebutan. Tu. Baik, jadi inilah 5 sifat yang ada pada hamzah yang mesti kita pelajari insya-Allah. Baik. Okey, seterusnya yang kedua, makhraj, masih lagi dalam makhraj nombor 1, iaitu makhraj halqum juga. Iaitu ha simpul. Ha simpul dia kata terhasil apabila menekan suara ke hujung kerongkong pada tapak lidah. Lebih kurang macam hamzah jugalah. Di kawasan sini. Kawasan hujung kerongkong. Jadi ha simpul bila kita baca dah, pastikan keluar dari sini lah, di hujung halqum, hujung kerongkong lah. Baik. Kita tengok sikit keadaan tapak lidah dah. Tapak lidah sini, ni peti suara ni agak terbuka lah. Kerana keadaan rongga dalam keadaan normal, luas, bila tiada tekanan pada epiglottis. Kerana apa terbuka rongga ni, peti suara ni sebab apa terbuka? Kerana tiada tekanan pada epiglottis. Epiglottis ni bulat ni. Bila tidak tekanan, maka rongga ni peti suara ni terbuka. Kalau hamzah tadi ada tekanan yang kuat pada epiglottis, maka peti suara akan merapat tutup. Baik, epiglottis bulat ni lah. Baik. Kemudian kita tengok sifat ha. Ha ni sifat dia yang pertama adalah hams. Hams maksudnya terlepas nafas, terlepas udara lah. Lawan dia adalah jahar. Jahar ni adalah lawan bagi hams. Kalau jahar tadi tertahan nafas, tertahan udara. Kalau hams terlepas nafas, terlepas udara. Jadi bila sebut ha simpul, ada udara yang keluar daripada mulut kita lah. Pastikan ada udara. Macam mana kita nak tahu? Kita letakkan tapak tangan kita di depan mulut kita. Kita akan dapat rasakan ada sedikit udara, sedikit angin yang keluar. Itu dimaksudkan dengan hams. Kemudian yang kedua adalah rakhawah. Sifat ha yang kedua adalah rakhawah. Lawan dia adalah syiddah. Kalau syiddah tadi tertahan suara, kalau rakhawah maksudnya terlepas suara. Maknanya suara ha itu mengalir.
Suara ha ini terlepas dengan maksud mengalir. Sebutan dia agak panjang sikit. I, u, ihdinas sirah. Dia memanjang sedikit. Dia mengalir lah suara dia. Itu dimaksudkan dengan rakhawah. Lawan bagi syiddah. Kemudian sifat ha yang ketiga adalah istifal. Istifal samalah macam sini, iaitu menurun pangkal lidah. Pangkal lidah ini menurun ke bawah, yang menyebabkan sebutan ha itu jadi nipis. Ha, hi, hu, i, u. Sebutan dia jadi nipis. Sebab pangkal lidah ni menurun. Lawan dia samalah macam tadi, isti'la. Kalau isti'la terangkat pangkal lidah. Kemudian sifat ha yang seterusnya adalah infitah, sama juga yang atas ni, iaitu terbuka tengah lidah dari lelaing keras, ataupun menjauh tengah lidah daripada lelaing keras. Apabila menjauh tengah lidah daripada lelaing keras, maka sebutan ha itu menjadi nipis. Okey. Kemudian sifat ha yang seterusnya adalah isma'. Isma' iaitu sebutan tidak lancar. Lawannya adalah izlaq. Jadi ha bersifat isma' maksudnya tidak lancar. Apabila kita membaca ha, sebutan dia kurang lancar. Kerana apa? Makhraj dia jauh. Sama lah macam Hamzah tadi, makhraj dia di bawah ni, ujung kerongkong, jadi nak keluar tu jadi lambat. Maka dia tergolong dalam golongan huruf yang isma', huruf yang tidak lancar. Itu dimaksudkan dengan isma'. Kemudian yang seterusnya khafa. Sifat ha yang seterusnya adalah khafa. Khafa maksudnya tersembunyi. Baik, jadi khafa adalah tekanan yang paling lemah. Khafa ni tersembunyi. Apabila ha ini tidak berbaris, maka sebutan dia agak tersembunyi. Jadi kita nak nyatakan dia, kita kena bariskan dia sama ada atas ha, baris bawah hi, ataupun baris depan hu. Barulah nyata dia punya makhraj dia. Nyatalah sebutan dia. Kalau kita tak bariskan dia, dia jadi tersembunyi, agak tersembunyi. Begitu juga huruf mat, alif, waw, ya, yang mana tempat dia di bahagian rongga mulut dan rongga kerongkong. Kalau kita tak sertakan dengan huruf yang lain, maka kita tak dapat nak kesan makhraj ada di mana. Sebab alif, waw, ya, huruf mat itu berada dikategorikan sebagai makhraj muqaddar. Makhraj yang ditakdirkan, yang kita nak tahu dia, kita kena sertakan dengan huruf yang lain. Contohnya alif mat, kita kena letak huruf lain kat depan tu. Contohnya mim fathah, alif maddah, ma. Barulah kita tahu huruf dia keluar dari sini. Kalau kita tak sertakan huruf yang lain, maka dia jadi khafa, tersembunyi. Jadi tak tahu makhraj dah. Begitulah sedikit sebanyak perkongsian pada petang ini berkaitan makhraj halqum yang mana kita ulang balik petang ni. Okey, jadi sekadar itu dulu live pada petang ni, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada kelemahan diri saya, insya-Allah. Kita bertemu lagi pada esok hari, insya-Allah, pada waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.